Modul seterusnya iaitu rekod tak lengkap, tajuk kedua dalam buku teks. Mengapa kita ada rekod tak lengkap? Rekod tak lengkap ni macam rak buku lah, dia tidak tersusun, buku campur aduk, macam-macam jenis, macam-macam tajuk. So kalau dalam perniagaan tidak ada rekod yang sistematik, macam mana perniagaan tu nak kenal untung dan rugi mereka? Mengapa terjadinya rekod tak lengkap? Satu, sebab tidak mengamalkan prinsip catatan bergu. Apa tu prinsip catatan bergu? Ada debit dan ada kredit. Ada debit dan ada kredit. Dia tidak mengamalkan, ataupun dia buat sebelah sajalah, debit ada, kredit tak ada. Kedua, tidak merekodkan langsung dia tidak ada merekodkan langsung, tidak ada buat catatan. Dia tidak ada akaun langsung. Jadi macam mana dia nak buat penyata kewangan? Ketiga ialah sumber perniagaan tidak lengkap dan tidak sistematik. Dia ada yang ada, ada yang tak ada. Macam ayah saya dulu, masa dia berniaga tepi jalan atau warung kecil je untuk jual surat khabar, dia kedai kecil je. Jadi dia kata buat apa dia nak buat akaun yang lengkap-lengkap. Dia kata dia ada rekod siapa dia hutang, berapa banyak dia hutang. Yang lain kenapa dia nak rekod? Dia kata kalau macam duit dalam bank, dia kata bank ada sediakan penyata bank. Jadi dia kata tengok je lah dari situ. So dia merasakan tak perlunya menyediakan apa-apa rekod. Jadi sumber pun dia tak letak dalam file yang sepatutnya. Semua dia humbal. Ada yang kita jumpa, ada yang kita tak jumpa. So dokumen itu juga tidak lengkap. Dan tidak sistematik. Susahlah kalau kita nak buat nak buat penyata kewangan. Yang keempatnya ialah hilang atau musnah. Macam baru ni apabila berlakunya banjir, banjir besar sampai satu bandar tenggelam. Jadi rekod-rekod pun sama turut tenggelam. Ataupun contoh lain ialah kebakaran. Maka tidak ada catatan lah. Apa kesannya rekod tak lengkap ni kepada perniagaan? Apa jadi kalau dia tidak merekod? Pertamanya ialah mereka tidak boleh nak detect lah penipuan. Penipuan. Sebarang penipuan sebab tidak ada bukti kan? Tidak ada bukti. Macam mana dia nak tahu siapa yang mencuri dan sebagainya? Kalau ada berlaku penyelewengan pun dia tidak akan sedar. Kedua, imbangan duga. Imbangan duga tidak dapat dibuat. Tak ada debit, tak ada kredit, macam mana nak buat imbangan duga? Jadi bila imbangan duga tidak dapat buat, maka kita pun tak bolehlah mengira untung rugi. Apabila tidak boleh mengira untung rugi, memang tak boleh buat penyata kewangan. Akaun perdagangan, akaun rugi, penyata kedudukan kewangan adalah susah untuk disediakan. Jadi apabila tidak ada penyata kewangan, maka bagaimanakah kita hendak membuat perbandingan? Bagaimana kita nak tahu tentang prestasi perniagaan? Ada dua kaedah di mana kita boleh mengira untung rugi. Kaedah yang pertama namanya ialah kaedah perbandingan dan kaedah yang kedua namanya ialah kaedah analisis. Apa itu kaedah perbandingan? Kaedah perbandingan ni dia nak bandingkan modal awal dengan modal akhir. Jadi kita kena kenal pasti apakah aset dan liability kita sebelum boleh kita mengira modal ini. Jadi formula ini kalau awak lihat daripada penyata kedudukan kewangan dalam penyata kedudukan kewangan, iaitu dalam tu ada aset, ada liability dan sebagainya. Saya nak membawa perhatian awak kepada equity pemilik.
Okey, ekuiti pemilik. Bawah sekali, kalau awak perasan dalam PKK kita ada ekuiti pemilik. Bagaimanakah formula untuk mengira ekuiti pemilik? Modal awal tambah untung bersih. Okey, modal awal tambah untung bersih tolak ambilan, dan jawapan yang kita dapat ialah modal akhir. Jadi kita akan bina formula daripada maklumat ini, maklumat dalam penyata kedudukan kewangan. Jadi berdasarkan ini kita boleh tulis modal awal tambah untung bersih tolak ambilan sama dengan modal akhir. Jadi jika kita nak mencari untung bersih, untung bersih sebagai tajuk, untung bersih adalah modal akhir tinggal. Semuanya kita pindahkan. Semuanya kita pindahkan. So yang tolak menjadi campur. Kita dulukan yang campur lah. Tambah ambilan. So modal awal tolak modal awal. Modal awal. So kita dah dapat satu penyata. Kerana soalan biasanya menyuruh kita menyediakan penyata. Jadi kita akan buat tajuk dia ialah penyata mengira untung bersih atau penyata untung bersih bagi tahun berakhir. Kemudian kita mulakan dengan modal akhir tambah ambilan tolak modal awal. So modal akhir tambah ambilan, tolak modal awal, dan kita akan dapat untung bersih. So untung bersih dapat dicari. Isunya di sini ialah bagaimanakah kita nak mengira modal akhir dan modal awal. Modal akhir dan modal awal. So pada kebiasaannya di awal tahun, sebelum kita mulakan sesuatu tempoh perakaunan, kita akan kira semua aset liability kita. Dengan itu kita dah ada semua baki awal kita. Kita dah tahu aset dan liability kita. Jadi untuk mengira modal awal, kita hanya perlulah aset tolak liability. Tetapi pastikan jumlah aset dan liability yang kita ambil tu adalah baki awal tahun. So apa contoh aset? Contoh aset tu ialah inventory awal, ABT, bank, dan apa-apa lagi lah yang terkandung dalam aset. Aset lagi aset bukan semasa. Kenderaan, premis, semua aset lah. Tidak terkecuali aset semasa saja. Semua aset bukan semasa dan aset semasa. Semuanya kita akan kirakan. So kita akan dapat satu nilai aset. Kemudian semua liability lah. Liability tu tak kisah liability jangka pendek ke atau jangka panjang. Pinjaman, overdraft, kalau ada overdraft, dan segala liability semasa yang lain lah, asalkan dia semua liability. So aset tolak liability, kita akan dapat modal awal. Sebab semua baki yang kita guna, semua baki yang kita guna adalah baki awal. Semua ini ialah pada awal tempoh perakaunan. Jadi ini cara mengira modal awal. Seterusnya isu yang satu lagi ialah kita nak kira modal akhir. Bagaimana mengira modal akhir? Sama sahaja. Modal akhir. So modal akhir pun sama juga. Aset
tolak liability, iaitu samalah aset yang tadi yang kita dah bincangkan, semua ABS, kenderaan, perabot, lekapan dan sebagainya, tapi pastikan dia adalah yang net. Yang net tu apa maksudnya? Iaitu setelah menolak susut nilai terkumpul, jika ada. Okey, so awak dah dapat aset bukan semasa, aset semasa pun tambah jugalah. Termasuklah net untuk ABT, hendaklah yang telah ditolak PHR. Okey, dah dapat, barulah dapat jumlah aset pada akhir tempoh perakaunan. Liability pun sama juga. So liability termasuklah belum terima, kalau ada akaun belum terima ataupun hasil belum terima, okey, itu hasil belum terima dan sebagainya, masukkan juga. Okey, liability pun sama jugalah, seperti tadi, pinjaman, overdraft ataupun ABB, apa lagi yang belum bayar, iaitu belanja belum bayar. Okey, masukkan juga. Okey, masukkan juga. So dah dapat jumlah dia, tolak. So ini adalah untuk mengira modal akhir. So ini adalah kaedah perbandingan. Okey, dapat? Okey. So, jadi formula yang saya dapat ni untuk mengira untung bersih ni datang daripada PKK. So, siapa-siapa yang terlupa formula ni boleh rujuk PKK. Okey, jadi sini kalau awak tengok sini, ini adalah contoh bagaimana kita nak menjawab soalan rekod tak lengkap, kaedah perbandingan. Okey, yang ini adalah baki awal, ini adalah awal, dan ini tahun 21 adalah baki akhir. Okey, so perkara pertama yang kita kena kenal pasti adalah mana satu, okey, mana satu aset, mana satu liability. So kenderaan ini aset, perabot aset, kelengkapan aset, inventory aset, ABT aset, bank aset. Okey, jadi yang lain adalah liability. Okey, jadi saya nasihatkan awak kena guna highlight untuk meng-highlightkan semuanya supaya kita tidak salah ambil angka. Okey, so kita highlightkan. Okey, pun boleh, nampak cantik kan tu. Okey, so bila kita dah kenal pasti, kita akan buat aset tolak liability lah. So kita dah tahu ni aset, dia akan tolak liability. So yang ini ialah aset dan kita akan tolak liability. Okey, so anda boleh kira lah. Okey, sama ada kalau soalan tu dia tidak suruh buat dalam bentuk penyata, anda boleh buat pengiraan macam kita jawab matematik. Okey, iaitu aset, okey, aset tolak liability. Ini adalah kaedah yang biasa kalau kita jawab soalan matematik kan. Okey, cuma yang bezanya dia menggunakan baki awal untuk modal awal dan baki akhir untuk modal akhir. Okey, dah dapat. Okey, bila dah dapat, gunakan maklumat itu, masukkan dalam penyata mengira modal. Ini kalau bentuk penyata. Saat tadi tu yang kita lihat tadi tu ialah bentuk pengiraan macam matematik lah. So ini kalau dalam bentuk penyata. Okey, hanya perlu ke bawah sahaja. So pastikan kita tidak cacah marba. Dia tak boleh kenderaan lepas tu awak nak buat akaun belum bayar, tak boleh. Awak kena kumpulkan semua benda yang kena tambah dahulu dan dapatkan jumlahnya, barulah dikumpulkan benda yang kena tolak untuk jumlah yang perlu ditolak. Okey, ini adalah format untuk semua jenis bentuk penyata. Tak kisahlah apa pun namanya. Okey, so apa yang kita dah buat.
Okey, jadi kita dah tengok tadi kita ada dua bentuk format. Okey, satu macam ala-ala matematik macam tu. Okey, satu lagi adalah bentuk penyata. Okey. So, seterusnya kita dah boleh menyediakan penyata untuk rugi. Okey, yang ini. Okey. Yang ini tadi yang saya tunjuk semasa buat yang ini, ya. Bagaimana mengira untung bersih. Okey. Ini okey, ini adalah penyata yang saya maksudkan. Okey, so kita nak kira. Okey, dalam penyata untung rugi ni kita hanya masukkan je lah. So tadi kita sudah dapat nilai modal akhir dan modal awal, dan modal tambahan ni jika diberi dalam soalan. So yang ini pun diberi. Okey, biasanya ambilan diberi dalam soalan. Begitu juga dengan modal tambahan. Okey. So dalam soalan ini berdasarkan maklumat perniagaan Puan Sulastri, perkara berikut dijumpai, ambilan dan modal tambahan. So apa yang kita kena buat, kita plug in sajalah. Sebab kita sudah kira modal awal dan modal akhir, kita sudah kira. Okey, jadi kita hanya plug inkan maklumat tambahan, iaitu ambilan dan modal tambahan. Okey, dapat? Okey. So